What's up bro, sis, mana pada sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Aku rasa korang ada nampak aku punya YouTube community post, korang ada nampak aku punya IG story. Tak senang aku nak cari masa sebenarnya untuk nak shoot video Clash of the Castle ni, tapi nak tak nak, sebab aku cakap aku rasa berhutang, aku rasa bersalah kalau aku tak buat. Tapi yang tu korang baca sendiri lah. Aku rasa by the time video ni dah up, mungkin ada yang sempat tengok aku punya IG story tu. Aku tak tahulah, aku berada dalam keadaan yang agak serabut. Kalau video ni tak sempat edit, then aku minta maaf. Kalau video ni sempat edit, itu bermakna aku bersengkang mata semalaman ni lah untuk nak edit video ni. Dan next video aku usahakan juga All Out dan juga Worlds Collide. Aku sekarang ni nak suruh korang langgan membership pun aku rasa berat. Sebab yelah, target aku nak dapat 3,000. Sekarang 100 pun belum lagi. Sebab bila ada 3,000 aku boleh hire seorang editor. Tapi itulah, bila sekarang 100 pun tak dapat lagi, video pun aku tak boleh nak edit. Kadang rasa macam nak take a break sikit bila dah habis review kan All Out dengan Worlds Collide. Rasa kesian pula dekat member yang dah pun sudi support kan. Jadinya itulah, kalau korang nak langgan juga member, dipersilakan. Tekan butang join sebelah butang subscribe tu. Kalau korang baru sampai, tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Dan korang pun boleh tekan link Shopee yang aku letak kat ruangan description kat bawah. Aku letak link yang jual baju Jeff Hardy yang macam aku pakai ni. Aku tak boleh nak berdiri lebih-lebih. Nanti nampak gameplay card. So minta maaf video Clash of the Castle ni upload lambat. Tanpa buang masa, jom kita mulakan kita punya review. Clash of the Castle kali ni bersiaran langsung daripada Wales ataupun dekat UK. For the first time ever pay-per-view WWE buat dekat UK, dan crowd dekat UK memang nampak lah yang diorang akhirnya menunjukkan semangat yang dapat juga kita event besar dekat negara UK itulah. So point dia kat sini, crowd memang function lah. Walaupun aku boleh kata compare dengan Worlds Collide dan juga All Out, aku tak kata crowd dekat Clash of the Castle is the best crowd, but still tak selalu dekat event WWE kita boleh dapat crowd yang se-function macam tu. Perlawanan pertama kita ada 6-man tag team, Street Profits dan Madcap Moss lawan Austin Theory dan juga Alpha Academy. Satu perlawanan yang aku boleh tengok dekat Raw ataupun SmackDown je. Tak perlu pun sebenarnya kau nak buat match ni. Dan tiba sangat kalau letak Madcap Moss dalam match ni, sebabnya dia SmackDown kot. Mana brand split kau? Kau boleh kot ganti Madcap Moss tu dengan Johnny Gargano yang kebetulan tengah feud dengan Theory ke. Kau letak Bobby Lashley dalam Clash of the Castle kali ni ke, walaupun dekat pre-show at least dia ada make sense sikit lah daripada kau pergi letak Madcap Moss tu. Tapi tak apa, nama pun pre-show, aku malah nak komplain lebih lah. Cuma highlight aku untuk match ni bila nampak Montez Ford lompat keluar tu, and then lepas dia lompat keluar tu, dia buat dia punya frog splash tu, and then kumpulan Street Profits dan juga Madcap Moss menang. Dia punya move dekat luar tu yang mengwowkan aku je lah. Dan match ni agak cepat masa dia berlalu. So tu je lah, tak cakap banyak pasal match dekat pre-show ni. Kita pergi kepada perlawanan pertama dekat main show. Kita ada Damage Control lawan dengan Asuka, Alexa Bliss dan juga Bianca Belair. Okay, satu perlawanan yang aku tertanya kenapa kau pergi letak match ni dekat awal sekali kan. Sebab aku expect match pembukaan adalah match yang stole the show untuk event yang ada crowd function macam dekat Clash of the Castle ni lah, crowd UK. Match tu awal-awal okey lah. Lepas tu tengah-tengah dia ada rasa merudum sikit. Lepas tu ending dia naik balik. Tapi bukan satu match yang best gila pun. Match tu okey lah, best, biasa macam tu je. Okey je nak tengok, tak ada masalah pun. Cumanya kat sini akhirnya Bianca Belair kena pin, dan yang pin dia tu Bayley. So dekat sini aku suka keputusan yang WWE buat, Bayley yang pergi pin Bianca. Maksudnya Bayley dekat sini dah boleh nampak sesuai jadi legit contender untuk Bianca Belair. Walaupun aku masih lagi rasa Dakota Kai, Io Sky dan juga Bayley ni macam satu combination yang macam tak faham apa cohesive unit ni untuk apa. Tapi okey lah, at least diorang tak se-awkward Judgment Day kot. Second match of the night, match yang aku rasa patut jadi first match of the night, iaitu Intercontinental Champion antara Gunther dan juga Sheamus. Semua orang nak Sheamus menang sebab nak Sheamus jadi Grand Slam Champion. Tapi dalam match ni Sheamus kalah. Aku rasa match ni Sheamus patut menang kot dekat hometown dia. Sebab yelah, bila dia kalah, ingatkan yang dekat main event tu menang. Tapi bila dekat main event tu kalah, patutnya dia lah menang. Pun dia kalah juga, tapi tak mengapalah.
Yang penting kat sini sebenarnya Sheamus dan juga Gunther telah mensajikan kita dengan satu perlawanan yang best gila tengok. Sheamus pernah over dan dia masih boleh over lagi kalau WWE nak buat dia over. Match ni kan, walaupun tak ada build up yang gila babeng, build up dia still sedap kot. Sebab dua orang yang stay off each other time kawan-kawan dia tengah berperang kat tepi tu rasa macam wow, aku rasa simple but very very effective. Dan lepas tu membuatkan match ni nampak lagi penting untuk ditonton. Dan apa yang kita nampak dalam match ni, wah, bukan satu perlawanan yang biasa Gunther dengan Sheamus like giving it all out. Sheamus kau tengok badan dia daripada putih tu jadi merah. Gunther pun kau nampak lah merah dia, tapi taklah sejelas dekat badan Sheamus. Match ni penuh dengan chop, striking yang bagi aku memang padu dia bagi, tak kasih chance-nya. Dengan tendangan dekat muka lagi, sampai crowd pun memang kita yang dekat rumah pun rasa macam ini confirm dah, ini match of the night. Tak senang ada match lain nak top match ni. Wow. It's a very good storytelling dalam match, good character works, good match, good showmanship, good skill. Kau tak perlu nak buat benda-benda yang flashy pun, but they deliver dengan sangat baik. Aku okay Gunther menang. Yelah, takkanlah kita nak Gunther kalah. Tapi dalam masa yang sama, Sheamus pun macam patut menang Intercontinental Champion ni dekat UK. Liv Morgan, Shayna Baszler, SmackDown Women Champion. Ini aku tak perlu nak cakap banyak. Aku expect Shayna Baszler menang. Aku nak Shayna Baszler menang. Bagi aku macam tak logik untuk Liv Morgan boleh kalahkan Shayna Baszler. Tak lah, dah lah. Aku okey lah kot bila dah jadi macam ni, sebab match tak best. Lepas tu kalau ada champion baru rasa macam tak deserving pula. So layankanlah dulu. Just that aku rasa match ni patut best, dan match ni patut good start untuk Shayna Baszler become a woman champion. Aku rasa ada missing opportunity lah kat sini. Nak bau missing opportunity tu, hidung aku pula sumbat. Edge dan Rey Mysterio lawan dengan kumpulan Judgment Day. Match ni best, tapi taklah best gila babeng pun, tapi best lah. Sedap jugalah mata untuk tengok match ni. Dan match ni macam tak terlalu panjang seperti apa yang kita expect, tapi aku okey je. Benda tu bukan satu masalah besar pun. Aku suka tengok gandingan Edge dengan Mysterio ni, sebab dulu Edge dengan Mysterio ni salah satu tag team favourite aku. Bukan tag team favourite aku of all time. Aku ada minat lagi tag team lain daripada Edge dengan Mysterio ni. Tapi zaman aku minat Edge tu, time tu Edge dengan Mysterio tapi kok kan itu dah setahun 2 tahun lepas aku minat Edge. Aku start minat Edge bila dia dah berpisah dengan Christian. Time dia dah nak on the way menang King of the Ring semua tu kan. Best match yang pernah aku tengok dalam WWE adalah match yang melibatkan dua orang tu. Lepas tu dia orang berganding berdua lagi dekat Clash at the Castle kali ni lawan dengan kumpulan The Judgment Day. Walaupun dah bertahun-tahun dia orang tak tag team sekali, still diorang tunjuk yang chemistry diorang yang dah bertahun-tahun tu tak pernah hilang lagi. Rasa macam mungkin minggu lepas je diorang baru tag team sekali kan. But then aku rasa pernah je diorang tag team selepas yang bertahun-tahun diorang menang SmackDown Tag Team Champion tu. Entahlah, memori sekarang tengah tak kuat. Tapi satu match yang aku enjoy je, best. Cumanya yang kita perlu sembangkan dekat sini adalah moment apa yang berlaku bila match tu dah habis lah. Edge dengan Mysterio dah menang, good, okay. Tapi still, kesian Judgment Day. Diorang kalah lagi. Tapi tak apa. Aku still rasa Judgment Day ni kena tukar direction, tukar presentation, ataupun do something yang buat diorang tak rasa awkward lah. Sebab hari tu time take over Triple H tu, nampak macam dah promising nak be better. Tapi better diorang tu lah, sikit je. Diorang tune sikit je, tak tukar banyak pun. So, apa yang berlaku bila Edge dengan Mysterio dah menang, diorang pergi kat Dominic. Macam, Dominic, everything dah settle lah apa semua. Dominic dengan muka macam ada masalah dalam kepala otak. Tiba-tiba dia pergi low blow Edge. Walaupun semua orang dah rasa Dominic anytime akan turn heel dekat bapak dia sendiri, still walaupun dah rasa macam tu, bila benda tu berlaku dekat Clash at the Castle, dia macam still shocking lah. And then bila Rey Mysterio duk buat macam ni dekat anak dia tu, kita dah tahulah anytime je ni dia kena dengan apa ni, dia kena dengan anak dia kan. So lala Dominic bagi close line dekat bapak dia. So itulah yang tak boleh belanya bila Judgment Day duk gelak-gelakkan Mysterio dengan Edge. Macam tak kena lah dengan karakter diorang yang macam ke arah Judgment Day yang kegelapan, misteri bagai semua tu kan. Nak gelak macam budak-budak emo lah. Budak-budak sebab gelak, emo sebab presentation Judgment Day. Itu pendapat aku lah. So bagi aku itu like the moment yang memang stole the show dekat Clash at the Castle lah. Moment, bukan match yang stole the show. Seth Rollins dengan Matt Riddle. Satu lagi perlawanan yang kalau tanya aku tak mengecewakan pula. Match ni best juga.
Just that aku rasa match ni masih tak cukup personal lagi dengan build up yang diorang dah bagi. Bagi aku match ni ada build up yang baik lah. Patutnya berlaku dekat SummerSlam, lepas tu tak jadi bawa dekat Clash of the Castle. Lagi-lagi dengan promo yang baru minggu lepas kan diorang buat, yang memang apa, Riddle baru cakap Salbini Seth Rollins, lepas tu Seth Rollins bagi balik kat Riddle. Oh, Riddle bengang koyak, dia kata dia akan hancurkan tu. Aku rasa macam kebengangan Riddle tu tak ditunjukkan 100% dalam match ni. Segala personal beef tu pun tak cukup lagi. Tapi still bukan satu match yang teruk macam aku cakap tadi. Best je, bukan match yang best gila babeng pun lah. Dan Rollins dengan pakaian yang dia keluar, good character works by Seth Rollins sampai sekarang. Bila dia dah selalu deliver good works macam tu, aku just tertanya bila dia nak menang championship balik. Dan lepas dah tengok Raw minggu ni, nampaklah ya Riddle dengan Rollins ni macam takkan settle lagi. Mungkinlah diorang akan berlawan dalam satu perlawanan yang ekstrim dekat Extreme Rules nanti. So yang tu kita tunggu dan lihat lah. Main event kita ada Drew McIntyre dengan Roman Reigns untuk Universal Champion. Satu perlawanan yang kalau kau tanya aku, menghiburkan. Cumanya dia bukan best match of the night lah untuk aku, but still best gila match ni. Macam-macam benda yang berlaku Okay, first kali jangan deny lah apa yang dua orang ni buat atas gelanggang. Drew McIntyre, Roman Reigns, macam-macam yang diorang bagi dekat each other. Dengan ada gangguan daripada Karrion Kross lagi. Dengan bila dua-dua dah terbaring keluar lagu apa, Austin Theory datang nak cash in, tiba-tiba kena penumbuk si Tyson Fury tu. Lunyai pula, dia terbaring KO macam tu. Effect dia sampai ke Raw minggu ni banyak typo. Lepas tu dia pandai lah cover, salahkan dia punya apa, dia punya jaw, rahang dia tu. Oh, aku lupa nak cakap, opening match semua orang mengharap ada lagu Broken Dreams. Oh, sekali ada by Broken Dreams. Lah bukannya Drew McIntyre keluar dengan lagu Broken Dreams pun. Promo sebelum entrance dia tu je ada Broken Dreams. Bila dia nak keluarlah dengan lagu apa tu awal lagu tu lah, lagu yang tak sedap tu. Kalau iya pun lah kau nak bagi kita Broken Dreams ni sekali je. Dekat Clash of the Castle ni lah bagi sekali betul-betul. Ini kau bagi awal-awal sikit macam tu, lepas tu keluar bukan dengan lagu tu. Orang nak dikeluar dengan lagu tu. Aku tak tahulah, mungkin WWE dah try dekat rehearsal, tak kena dengan penampilan dia sekarang ke, karakter dia sekarang ke. Aku tak tahu. Tapi kena ke tak sebenarnya kalau karakter dengan penampilan dia sekarang keluar dengan lagu macam tu? Itu cuba korang komen kat ruangan komen kat bawah lah. Selain daripada lagu Broken Dreams, apa yang orang lain harapkan adalah tidak ada gangguan daripada The Usos dan juga Sami Zayn lah kot. Ada juga gangguan yang tolong Roman Reigns menang. Yelah, Roman Reigns ni dah cakap besar, akan smash orang tu, smash orang ni. Nampak macam legit champion, nampak strong. Tapi still, bila nak menang perlukan someone. Dan aku faham kenapa WWE buat macam tu. Simple je, diorang masih nak Roman menang. Diorang nak protect karakter Drew McIntyre supaya tak kalah clean dengan Roman. Diorang masukkan seorang lagi. Orang dah sakit hati dengan The Usos, dan orang expect Sami Zayn nak bagi kejutan, panggil Solo Sikoa, adik The Usos. Family juga, The Bloodline juga. Naik ke main roster. Dah naik ke main roster, teruslah lepas ni Solo Sikoa relevan dekat SmackDown. Sebab dia dah involve dekat penghujung main event punya picture. Dia dah tolong Roman Reigns kekal. Roman Reigns tu siapa? Universal dan juga WWE Champion. Begitulah cerita dia. So aku faham kenapa WWE buat macam tu. Tapi itulah, orang nak Roman, kalau menang biarlah menang clean. Dan kalau boleh sebenarnya orang nak Roman lepaskan title dia. Dan kalau kau tanya aku, dekat Drew McIntyre, dekat UK tu, crowd dah gila-gila dengan Drew McIntyre, sorak Drew McIntyre, sebab Drew McIntyre like ada home field advantage, itu tempat dia. Promo untuk dia dah gila-gila, dah macam show ni sebenarnya dibuat untuk dia. Kalau kau tanya aku, dengan build up yang macam tu, that is the best time kau bagi Drew McIntyre menang. Even ada gangguan pun dia menang. Jadilah satu pertukaran title yang epic, sebab everything kau dah build untuk Drew McIntyre. Tapi tidak, Roman juga yang menang. Which aku pun okey juga. Sebab untuk aku masih suka karakter Roman Reigns ni. Walaupun ramai dah bosan, bagi aku Roman Reigns ni asyik still menghiburkan lah. Cumanya masalah bila Roman masih champion, Extreme Rules nanti belum tentu dia muncul. Dia nak jadi part time, so jarang-jarang muncul. So disebabkan itu, aku pergi balik kepada Drew McIntyre lah. Dah boleh jadi satu momen yang epic dah kalau pertukaran title berlaku dekat Clash of the Castle hari tu. Tapi kau tak buat juga. So make sure Roman muncul dekat Extreme Rules. Itu je aku cakap. Dan untuk Solo Sikoa, dia akan nampak someone as a big deal lah. Dan aku rasa The Bloodline ni akan lama lagi lah, kekal sebagai satu unit dekat WWE nanti. Roman ada adik baru, bye. Kalau aku kena bagi bintang untuk Clash of the Castle kali ni, aku akan bagi 8 bintang daripada 10 bintang.
Itu pun banyak dibantu oleh match main event Drew dengan Roman, Solo Sikoa punya debut dekat main roster, Dominic turn on Edge dan juga Rey Mysterio, dan yang paling penting yang buat aku boleh bagi 8 bintang daripada 10 bintang sebab adanya match Gunther dan juga Sheamus. Dan yes, Gunther dan juga Sheamus adalah aku punya performer of the night sekali dengan Drew McIntyre, dan juga match of the night untuk aku Gunther dengan Sheamus itulah untuk Intercontinental Champion. Sayang Sheamus tak menang, sayang Drew McIntyre tak menang dekat UK. So guys, itu saja untuk video kali ni. Aku saja nak bagi tahulah, kalau korang nak support YouTube aku yang satu lagi, aku ada YouTube channel Hazwan Shah Bebe. Link social media aku semua ada dekat ruangan description kat bawah untuk korang support. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih. Datang lagi. Mother Father. Oh, salam takziah untuk korang yang dengar aku punya Palatau ni, dan jemput layan semua video yang korang nampak kat kiri kanan ni. Settle satu hutang.